Bakin akan bercakap. Manakala mungkin kalau nak nampak a bit more volatility adalah kepada ucapan daripada Christine Lagarde, Presiden untuk ECB, dijadualkan akan berucap pada jam 9.40. Lain daripada itu saya nampak agak senyap. Consumer Board, Consumer Confidence untuk US dijangka ada peningkatan. Petang tadi kita ada untuk UK punya data. Nothing much daripada sudut data, tak ada banyak. Aisyah, Waalaikumsalam. Okey, sentimen secara besarnya agak lemah pada waktu ni, mula menunjukkan penurunan di mana indeks-indeks utama untuk Eropah, kita ada untuk US punya futures mula menunjukkan move yang nampaknya sampai kawasan resisten. Selepas Nasdaq semalam melakukan higher high, S&P 500 mencatat bacaan tertinggi dalam sejarah. Itu dia, bukannya cuma pergerakan biasa, tertinggi dalam sejarah. So biasanya breakout, we are expecting satu pullback. So kita lihatlah kepada chart apa yang kita nampak semasa. Okey, ini yang saya masukkan S&P 500. Kalau anda tengok pergerakan besar dia, ini adalah pergerakan tertinggi dalam sejarah. Tak pernah sampai kat situ lagi. 1 hour, this move, kita dah nampak there is a divergence. There is a divergence. Price membuat higher high dan kita dah mula nampak divergence. We do see connector dekat kawasan ni, dan the whole move dalam kawasan, dalam divergence. It's either ini adalah satu ataupun dua yang besar, ataupun satu dua yang kecil. Whatever it is, tak kisah mana satu, asalkan anda nampak this 3 wave. Anda nampak 3 wave, kita akan cari peluang untuk long. Kita tak akan jangka hujung trend. Saya akan cari peluang untuk long sekiranya saya nampak jelas 3 wave move untuk US 500. Kita ada higher high dekat sini. So we establish the trend. So kita cuma menunggu untuk pullback berlaku untuk masuk entry. Itulah untuk US 500. Dow Jones structure dia lain sikit. Ini bukan higher high. Higher high dia dekat sini. Ini higher high dia. So pergerakan ini belum ada trend, dia masih dalam sideway market. Jadi US 30, Dow Jones saya tak interested pada semasa. Apapun asalkan anda tak sell dia. Okay? Asalkan anda tak sell dia. Nasdaq ke atas, kalau anda dah ada entry tu, jangan keluar. Pullback is expected. Ini mungkin boleh jadi satu, ini boleh jadi dua. Kalau itu berlaku, kita akan enter. Faham? Pian? Kalau ini berlaku, ini boleh jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Faham tak? Kalau itu berlaku, kita akan trade satu, dua, tiga. Tak kisah. Untuk semasa, untuk Nasdaq ni, kalau kita kira dalam ni, dia tak ada equal-leg. Dia tak ada, dia complete. Dia complete. Ini dalam equal-leg, jadi tak ada apa-apa. At the moment we are looking at, kalau yang lain-lain tu pullback, ini boleh jadi satu, ini boleh jadi dua. Satu, dua, tiga kita dalam ni. Apa pun tak ada, tak interested. Not interested pada level semasa. Okay, unless anda nampak dekat RSI ni kan, dia buat macam ni, dia buat jauh dan lain daripada struktur yang belakang ni. Struktur yang belakang ni lain je rupa dia, besar je rupa dia. Dan itu adalah satu dua ni, satu dua yang merah. Itu kita trade. Kalau ada nampak dia membetulkan the whole structure ini, dan itu kita trade. Kalau dia buat besar lagi, maksudnya anda nak tengok dia break invalidation ini, then kita trade wave 2. Kalau itu berlaku. Faham? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni tak ada apa-apa.
Kalau itu berlaku dan kita akan tengok Nasdaq. Lain daripada tu tak ada. Seperti kita ceritakan tadi untuk DAX. Untuk DAX bagi mereka yang intraday, 3 wave kat sini anda boleh trade. 3 wave kat sini. Kita cukup 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Boleh? Jadi kita ada incomplete sequence. 1, 2. Alternatif view dia, apa alternatif dia? Ini adalah, saya tak suka nak buat alternatif tau. Tak nak orang confuse. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Dan kita ada 1, 2, 3 yang besar. Faham tak? Ini adalah 1. Apa pun 3 wave kat sini kita akan cari long. Sebab ini pun akan ada 3 wave. So sama je. Wassalam je. Okay, first for minor fractal, yap. Tapi the thing is kita tak nampak yang high kat sini. Kalau kita tengok RSI dia, high dia membuat higher high tau. Sebab itu kita tandakan macam ni. High ini dia membuat higher high, dia membreakkan divergence. Satu kita lukis macam ni, 1, 2, 1, 2. Maksudnya ini fractal yang baru. Ini fractal yang baru. Satu lukis macam tu. Faham? DAX. Maksudnya kita dah ada nest lah. 1, 2, 1, 2. Kita extendkan wave 3. Jadi kat sini bagi mereka yang trade intraday, saya masukkan lah DAX. Saya masukkan dalam ni. Even ini boleh untuk anda short term swing. Sebab RSI ni tadi breakout atas. Germany 30 cash. Long wave 3.70. Nampak kan dia punya RSI tu dia buat high. Ni RSI yang DAX ni dia buat high. Katal hidung ni, nampak? Dia buat higher, membatalkan divergence. Maksudnya kita dah ada complete satu structure kat sini dan kita memulakan structure baru dan ditunjukkan oleh ni. Jangan pula dia buat macam ni dia turun sikit je, lepas tu dia naik balik, lepas tu kat sini dia buat macam ni. Satu, lepas tu dia ada divergence. Itu tak cantik. Kalau sini buat high, sini ada divergence. Itu maksudnya kita mungkin ada 3, 4 dan 5. Itu tak cantik. Maksudnya dia ada momentum lah, dia ada structure baru, dia ada kampung sebelah. Itu sebab kita lukis macam tu. Okey, faham? Itu benda yang banyak belajar elite wave tapi orang tak belajar benda tu. Dia belajar melukis letak je. Itu cantik untuk research. Itu cantik untuk analisa, tak cantik untuk trading. Trading kita nak tahu dia habis ke tak. Kalau yang dah sudah boleh lah. Kita sedang lukis chart yang sedang berjalan kan. Okey, untuk JP225 ini tak dapat nak trade. Satu ni tak breakout. Jadi dua ni tak dapat break trade. Kalau satu ni breakout kita boleh trade. Jadi tak ada apa-apa. JP225, UK100 sama, ini pun tak breakout. Jadi kita baru saja ada satu structure, sedang betulkan structure ni. Kalau jadi divergence, tunggu next structure lah kan. Itulah. Maksudnya kalau DAX tadi kan, kalau DAX ni tadi, tiba-tiba dia buat higher high, dia buat divergence lagi. Dan divergence tu buat macam ni. Dia lama sikit Kalau dia buat macam ni, lama sikit. Dia buat macam ni, lepas dia buat high macam ni. Lepas tu kat sini divergence. Itu mungkin adalah ini. Ini 3. Ini 4. Tak. Ini 3. Sini 3. Sini 4. Dan situ 5. Lepas tu kita buat yang besar. Instead of 2 kecil, kita ada 2 besar ni. Kalau dia buat macam ni. Dan kita baru saja ada satu kampung. Jadi tak dapat nak trade. Kalau dia breakout lagi cantik lah. Kalau dia breakout macam ni kan. Breakout 2 tu boleh trade. Kalau tak dapat.
Faham? Okey, so itu adalah untuk indeks yang kita ada. Saya tambah DEX. Saya tambah DEX sebab DEX tadi RSI dia menunjukkan ada momentum. Ada trend lah. Nak ada trend, dia kena ada momentum. So kita ada higher high, kita ada momentum, itu kita carilah peluang. So US 500 kita tunggu dekat dekat minuet punya fractal, dekat DEX tadi kita tunggu minute punya fractal. Apa pun 3 swing, kalau daripada divergence, then kita masuk. Okey, itu US 500 dan DEX dan Germany 30. Faham Ada soalan untuk indeks? So kalau ini berlaku, kita akan cari peluang untuk US 500. Ini mungkin malam ni, esok pagi, tak tahu. Saya tunggu 3 wave je lah. Itu dalam 5-6 jam, 8 jam kan. Anda tak expect 3 wave tu 4 candle. Faham? Besok lah tengok chart. Tak payahlah tengok chart. Malam ni tunggu 3 wave tu. Tak payah. Kan? Ini 1 hour. Bukannya ada trade dekat 2 minit punya chart. Kan? Ini 1 hour. Jadi kalau nak buat ini, paling-paling pun, kurang-kurang pun 12 candle. Jadi esok lah tengok. Tak payah tengok malam ni kan. Terenung tunggu 3 candle. Tunggu 3 swing. Tak payah. Tunggu dia turun pertama dulu, mungkin 5-6 ni. Lepas tu dia naik balik, nampak struktur dia dekat RSI pun ni, letak alert. Lepas tu biarlah sampai chart tu berbunyi. Kalau tak, dia pergi terus, bye-bye, tunggu lain. Macam tu lah. Okay, itulah untuk indeks. Yen. Okay, we are expecting untuk UJ ni buat WXY instead of apa kita tandakan semalam, di mana kat sini dah berlaku lower low. So we are expecting ABC and 3 wave lagi. Jadi kat sini sebab sini tak ada divergence, saya kena tandakan dia sebagai WX dan Y instead of A, B dan C. So kita expect kalau dia naik lagi kalau dia naik lagi itu masih X. Kalau dia naik lagi itu masih X. Saya expect dia naik sikit macam ni. Then barulah ngam. Kau tengok barulah ngam dekat equilibrium, dekat-dekat sikit dengan equilibrium. Mungkin dia naik macam tu. Cantik sikit. Tak adalah float lama. Okay, ni adalah untuk USD JPY. I'm expecting dia buat, sebab ini nampak macam A, B dan C ataupun W, X dan Y. So one more high, so dia jatuh balik ke bawah. Itulah untuk USD JPY. Pada masa yang sama, we are looking at yen pair lain, dah sampai equal leg. Faham? Dah sampai equal leg. Ni dah sampai kawasan equal leg. Ni adalah untuk Euro JPY. So anytime untuk yen pair ni naik ke atas. Tapi boleh tak trade dia? No. Ini tak ada sequence. Yang first trend dahulu, trend tu dah ada ke tak? Dalam skala ini, 1 hour tak ada trend. Kita tengok pula kepada GBP JPY. Yang sama, everything berada dalam equal leg. Everything. Ini lebih. Ini dalam, ni pun dalam equal leg. This one also. Boleh habis bila-bila. Boleh trade tak? Ini bukan higher high. Kalau ini higher high, kita enter dah ni. Okay. Dia tak ada higher high. Jadi tak dapat. Sama. AUD JPY pun sama. Ini flat. Saya tukar balik kepada flat. Ini flat, dia boleh lebih 1618. Dia boleh lebih 1618. Ini pun kalau kita tengok dalam dia, internal dia, ini dah cukup 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dah cukup. Ya, konektor pun tak jelas. Tengok macam AUD JPY ni. Konektor pun dia exactly women. Tapi kalau ada ni, kita ambil konektor yang besar. So, tak ada. Salihin. Equal leg is what? Konektor. Konektor. Equal leg. Equal leg yang ini.
Ini connector, ini connect. Ini satu structure, ini satu structure. Ini kita panggil sebagai connector. Equal apabila kita tarik Fibo extension dan dia masuk dalam 100% ke 161.8. Itu dipanggil sebagai equal leg area. Jadi kalau kita ada correction 3 wave, the idea is the third wave akan masuk equal leg area. Okay. Dia tak ada dalam trading, dalam any chart, even lain broker, dia tak ada satu level tau. Dia ada satu zone. Itu equal leg. Jadi zone equal leg lah. Okey, itu adalah untuk semua, everything dalam kawasan ini pun menunjukkan dia dah sampai dah melengkapkan 5 wave. Cumanya dia belum ada divergence. Sebab itu saya jangkakan one more low kat sini. Ingat, kalau 5 wave dia akan berakhir dengan divergence. One more low untuk AUD/JPY. Untuk dia membenarkan dia ada divergence. Sekarang tak ada. So one more low untuk AUD/JPY. Bermaksud untuk AUD/USD pun akan ada sama. CAD/JPY pun sama, everything. Ini pun dalam equal leg area. Zon kotak biru. Santi, nampak everything is in the same area kan? Same area. Semua sama. Semua sama. Kenapa saya, when I found out about this, ini something yang saya tarik main dengan, sebab saya memang suka Fibo kan. Tarik, dapat. Lepas tu saya satukan dengan Elliott Wave. Bila first I found out about this, I was super impressed. Not with myself. I was super impressed dengan Fibonacci. Very, very impressed dengan Fibonacci. And one book that I can recommend anda semua untuk baca. Saya dah simpan buku tu. Besok remind saya. Jadi masa break saya ambil buku tu dan tunjukkan kepada anda. Baca buku tu. It's very good. Macam mana anda menggunakan tool ni. 1 to 1618. So the idea is if it goes beyond 1618, that means instead of correction, dia akan jadi satu trend. Sebab anda tengok, kita ambil chart kosong. Ini sama. Ini pun tak, saya ambil chart kosong. Dah tengok. When you look at Fibonacci, tengok ni 1, 2. Okey. Saya tunjukkan benda ni kepada anda. 1, 2 kepada 1. Okey. And another one is, kita buat yang sama. Kita copy dia, clone dan letak sebelah. Okey. Dan yang ini kita letak jauh sikit. Okey. Yang ini saya tarik sampai 1618. Okey. Kalau saya katakan ini trend. Ini trend. Tapi kalau mata kita, anda akan katakan, ini macam dah habis. Boleh jatuh. Kan? Tapi kalau kita tengok yang ini, kalau saya katakan ini nak jatuh berbanding A dengan B ni, saya akan pilih B ni untuk nak naik lagi berbanding dengan A. Okay, the idea is ini adalah 1.618, di mana apabila there is one structure yang sampai 1.618, inilah yang wave 1, 2, 3, 4, 5 dalam Elliott Wave tu. Kalau dia sampai 1.618, 4 ni akan ada, where there is a momentum. That's why bila kita sedang trade dan anda menjangkakan satu pergerakan retracement, okay, when you are expecting a retracement to occur, retracement tu adalah apabila terdapat satu trend,
lepas tu retracement. The third leg ni dia akan habis dalam zone equal leg. Ya. Dalam zone equal leg ni. Dia akan habis dalam zone ini. Baik. Mana tu ni? Okey, ni dalam weekly. Okey. Dia akan habis dalam area ini ya. This area. So kalau the third leg ni, the idea is dia habis dekat satu. Itu symmetrical. Itu adalah sama size. Itu sama size ini. This size kepada sini. Okay, dia akan sama. Okay, that's the idea lah. Jadi once it goes sama yang macam ni tadi. Sama macam ni tadi. So the idea is dia akan habis kat kawasan tu. Tapi kalau dia lebih macam ni, it's more likely untuk dia buat benda ni. Baik. 4, 5. And kalau kita tahu dia adalah masih lagi retracement, ini mungkin pertukaran trend. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 selagi dia tak break out ya. Itu masih boleh jadi. Tapi apa pun, once a move dalam satu structure goes beyond 1618 extension, that structure kalau anda tunggu dekat sini, anda dah salah. Sebab itu stop loss kita dekat 1618. Itu sebab dia. Bukan start portfolio berapa orang yang dah ni. Saya bagi tahu start portfolio tahun depan. Tak, tahun depan tak ada market outlook dah. Saya tak buat market outlook tu. Tahun depan tak ada market outlook untuk saya seorang. Tak ada. Tahun depan kita cuma buat sesi biasa. Cumanya portfolio yang ni saya akan tunjukkan bagaimana anda buat portfolio. Kalau saya letak 500,000, berapa orang yang ada 500,000 Imon? Kan? Jadi apa yang saya akan buat? Kita akan ada 10,000 punya account. What you do is, anda jangan copy portfolio saya. Anda jangan copy portfolio saya. Kita akan cover apa itu portfolio. Bulan 1 tahun depan. Kita akan cover apa itu portfolio. Jadi tahun depan, kita akan ada 10,000 punya account. Saya akan masuk kepada industri yang saya familiar. Anda jangan copy saya. Anda jangan copy saya. Faham? Anda jangan copy saya. Saya tak nak anda copy saya. Saya nak anda buat portfolio anda melabur dalam industri yang anda tahu. Itu tujuan saya. Bukannya untuk anda copy trade. Kalau copy trade, kita tak payah ada sesi. Saya cuma buat satu account, anda copy je. Buat pool. Buat pool hujung. Lepas tu menyorok. Itu ramai orang buat lah. Saya tak buat benda macam tu. Faham apa itu ni tadi? Okey, balik kepada yen pair. Ada soalan untuk yen pair? Interesting kan Santi? Everything reach the same area, the same price action, everything the same. That shows that market is one. Biasa je. Itu biasa. Okay. That shows the same thing. So, kalau kita jangka yen pair ni dah masuk dalam equal leg, dalam zone equal leg. So we are waiting untuk saham ni, kalau dia it's either ini akan extend lagi, or kalau dia buat penurunan, yen pair tadi akan sideways lagi dalam zone itu. Kalau yang yen pair tadi buat break 1618, percayalah bahawa ini satu. Faham Pian? Ini dua. Kalau yen pair tadi break 1618, kita akan ada bigger correction dekat index. Itu caranya. Faham tak? Faham tak Santi? Kalau kita ada yen pair tadi, nampak tak? Kita ada yen pair tadi yang dah sampai equal leg kan? Dia dah sampai equal leg.
Tiba-tiba dia break 1618. So we know it is a bigger correction. It cannot be three wave. It cannot be three wave structure. It must be five wave structure. Okay? So anda akan tunggu yang lebih besar sebab they are tetap pergerakan struktur yang sama berulang-ulang dalam paket. Itu elite wave. Jadi when you know this, kalau sekiranya yen pair JPY break this structure, break kat sini, you know indices will do bigger correction. Indices will do bigger correction. Indices akan buat yang lebih besar. Ini, instead of cuma sini dua, kita akan habiskan dua ini. This will be this two. Nampak? Kalau macam mana dengan UJ? Kalau itu berlaku, then UJ pun akan kena stop loss lah ini. Kalau ada entry ini, apa pun benda yang kita tak nampak lagi, kita tak dapat nak kaji. Yang kita dapat kaji, sini 3 wave, sini higher high. Kalau sekiranya kita ada yang tadi tu berlaku, ini akan extend satu ke sini. Ini dua yang besar. Faham? Lima mesti berakhir 5 correction. Yes. 5 akan berakhir dengan 5 correction. Kalau 3, either 3 ataupun 3 335 ataupun 333, depend kepada wave B. Boleh? Jadi kalau itu berlaku, ini adalah wave 1, ini wave 2. Then kita ada bigger correction kat sini. Correcting this whole move. Correcting move ini. Correcting move ini. Faham? Correcting move dari sini. Jadi kita ada bigger correction dekat sini. It's all sama je. Kalau itu berlaku. Apa pun 3 wave pertama anda masuk. Dari itu je. Nampak 3 wave lagi anda masuk. Nampak 3 wave lagi anda masuk. Okey? Jadi anda nampak 3 wave anda masuk. Anda nampak 3 wave anda masuk. Sebab benda tu tak jadi, kita tak tahu lagi. Yang kita tahu, saya nampak 3 wave daripada higher high, saya masuk. Itu je. Sebab ini nampak correction kan, 3 wave. Ini nampak correction 3 wave. Jadi anda tunggu 3 wave untuk masuk. Kalau anda dah masuk semalam, anda tak nak tutup, anda letakkan stop loss bawah ni. Ini boleh terus naik, boleh. Ini 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, kan? 3, 3, 3, 3, 3. Ni yang benda yang saya lukis jadi diagonal kalau dia buat macam tu. Kalau WXY dia fail. Faham? Benda dia sama je. Everything sama je. Okay, dollar, we might see dollar ending. This is dollar ending. Ini membenarkan UJ tadi untuk buat ke bawah. And then dengan saham yang naik balik, UJ yen yang lemah, bukannya dolar yang kuat. Dan selepas tu barulah kita ada dolar kuat. UJ tetap ke atas, sebab tu kita cari peluang untuk long UJ. Itu je. Kalau anda faham apa kaitan-kaitan ni kan Alif, dia satu je. Kita dia satu. Mana kuat, mana lemah, mana sideway. 3 benda lah. Market dynamic tu. Mana kuat, mana lemah, satu sideway. Kuat, lemah, sideway. Itu je. Anda cari benda-benda tu je. Dan anda tengok dekat chart, dia nampak. Dia tak nampak lagi, jangan buat. Ada trade apa yang anda nampak dulu. Selagi yang nampak macam tu, itulah yang anda buat. Kalau price tu, data tu dah berubah, then kita tukar view kita. Buat benda tu je. Nanti sempat tengok kripto. Kripto bukan masa nak masuk. Okey, dollar index sama. Ni selagi dia tak break. Kalau U-shave ni breakout ke atas, kalau U-shave ni breakout ke atas, apa jadi? Then kita tukar dua, kita habis kat sini. Dollar start kuat balik. Kalau U-shave ni break Or anda boleh tukar satu ni kat sini.
office saya tak nampak. Sebenarnya 1-2 saiz macam ni 3-4 make sense. Jadi kalau kita katakan 3-4 macam ni, tapi boleh lah, tak salah. Daripada sudut elite wave tak salah. Dan dua kita akan lebih besar, dolar akan lebih lemah kalau itu berlaku. Saya tak buat benda tu selagi dia tak break. Kalau dia break, then saya akan tengok apa yang lain-lain, instrumen berkaitan. Setakat ini saya biarkan macam ni. Okay. Euro US dollar sama, tak ada apa-apa. Everything, it is very interesting. Everything sama. JPY tadi, US dollar pair, nampak? Everything masuk dalam equal leg. Yeah. So this is the decision time lah. Whether kita akan nampak US dollar kuat, whether kita akan nampak indeks terus ke atas, ataupun yen, which one? Itu everything dalam kawasan tu. This is the fight buyer dengan seller. Itulah zone tu. Itu tempat dia orang nak berlawan. Sama ada buyer akan menguasai pasaran ataupun seller akan menguasai pasaran. Itu dia. GDP US dollar pun sama. Tengok. Semua sama. Everything the same. It's in equal leg area. Interesting kan? Kita tengok is there. Is in the equal leg zone. Saya boleh tunjukkan semua. Semua ada, tarik cat saya akan nampak semua. Everything sama, dia dalam equal leg area. So this is where the fight is. Kalau sini turun dan dia break 1618, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita dah break out dan kita akan continuekan ke bawah. Dan kita akan habiskan X ni kat sini. Nampak? Risk on dia kata, betul? Jadi risk on lah. Kita interpret dia dengan dekat chart. Kita nak trade, kita boleh cerita risk on, risk off nak masuk kat mana, Pian? kita bolehlah cerita risk on, buy, sell. Kita nak masuk kat mana? Kita sedang cari peluang untuk masuk bila ada incomplete sequence dengan momentum sequence. Trend tu dah ada ke tak? Okey, belum tertunggu. Dah ada, kalau dia break, kita ada trend dan kita ikut itu je. Benda tu je. Dan kita cari benda berulang, iaitu incomplete sequence dan 3 wave 3 wave correction apabila ada 5 wave breakout. Ada benda tu je, ulang. Kita lari benda sama. Boleh? Nampak? Sekarang ni tak ada. Sekarang ni dia tak break, 1618 tak break, apa tak break, saya tak dapat kata dia reverse. Tak dapat. Nak kata macam mana dia masuk dalam equal leg? Itu je. Tengok. Semua sama. Tak ada yang break 1618, dia dalam area ni. Nampak? Semua. This is the fight lah between buyer dengan seller. Kalau dia break, dan itulah. Kalau percayalah, kalau euro US dollar break tadi, NZD US dollar akan break juga. Dan kita ada dolar kekuatan dolar. Itu je. Okay, UCAD. Benda sama. Benda sama. Even dah nampak panjang semacam kan, tengok. Dalam equal leg. Dok, masa ni yang kalau ada trade dalam ni, dia akan libas-libas. Kalau ada trade dah price dalam ni kan. Tunggu 3 wave turun ke bawah ini, turun ke bawah ni. Kalau anda nak buy pun, kalau nak buy juga, tak tahan nak buy juga, ini tempatnya anda buy. Jangan buy kat sini. Ataupun sell. Jangan buat apa-apa lah dalam equal leg ni, jangan. Semua dah tahu kan. Kalau anda, especially 3711 system, bila anda pakai, bila anda hit TP, the moment anda hit TP, position lain akan kacau. Betul tak, Wimun? Dah cantik-cantik kan satu hit TP. Kalau satu hit TP, lain-lain akan kacau. Betul tak? Dia akan start buat gila-gila. Market akan buat, dia jadi lain. Perasan tak benda ni?
Satu je kena TP. Padahal tak ada apa-apa. Tak ada kena-mengena lain tadi. Aku trade Eurocat kot. Apa kena-mengena dengan index? Nampak tak benda ni? The moment dia hit 100%, dia akan buat benda TP kita pun 100% kan. Benda-benda macam tu nampak. Okay, everything dalam kawasan. Jadi kalau dia break, kita akan jadikan ini sebagai A, B dan C. Saya buat intraday dari last week sampai hari ini, asyik hit BE tak pun SL. Ya, so market tengah buat correction. Pian. The moment market buat correction, inilah jadi dia. Market buat correction, inilah jadi dia. We are in corrective cycle. Satu yang dia libas-melibas tu. Try tengok semua dalam 1618. Tak boleh buat apa. Okay. Gold, silver, ini pun dalam equal leg. Ni tengok. Kalau ini break, then kita punya position untuk silver tu kena stop loss. Ni pun dalam equal leg. Untuk gold, ini adalah untuk silver, everything. Semua sama. Ini adalah 3 leg dia. A dan B. Ini sikit lagi. Ini belum. Ini sikit lagi. One more low. Ini sikit lagi. Then baru then it decides from there. Okay, ni adalah untuk silver. Saya tak buat apa. Saya ada entry, ada SL. That's it. Berapa lama silver akan floating? Saya tak tahu, Diana. Kalau saya kata 755 besok pagi boleh tak? Anda ada SL kan? Kalau anda trade tak ada SL, jangan trade. Ini sideway. Bila dia akan break? Kalau saya dapat jawab anda, ataupun break ke bawah, saya tak tahu. Kalau ikut lukisan kita ni, dia nak ke bawah sana. Jadi mungkin kita akan kena SL. Dia nak ke bawah sini sesuai dengan dolar punya kekuatan. Tapi dia boleh naik ke atas. So, daripada analisa kita yang pertama, sini tempat dia. So, itu je. Kalau saya dapat jawab anda, pada pukul 7.55 pagi esok, dia akan terbang. Saya pun terbang. Saya pun tak ada kat sini. Faham tak? So, kalau anda jumpa orang yang boleh jawab soalan anda, bagi tahu saya. Saya dah 20 lebih tahun trading. Saya pun nak jumpa dia dan nak belajar dengan dia. Kalau jumpalah orang dalam dunia ni, satu dunia ni ada jumpa orang yang boleh jawab soalan tu. Faham? Yang saya tahu, kawasan ni adalah equal leg ini. Itu sahaja. Okey? Entry dekat sini, SL dekat bawah ni. Itu je. Okey? Kalau anda risau pasal position tu dan anda berharap, tolong tutup. Saya tak nak bantu orang berjudi. Tak boleh. Jangan berharap. Kita cuma dalam trading kita cuma ikut satu sistem. Maksudnya anda duk bimbang, anda duk tengok. Tolong tutup. Itu pesanan saya. Tolong tutup. Jangan trade macam tu. Ada entry, ada SL, ada TP. Ulang je. Tak dapat. Tak dapat. Jangan trade macam tu. Don't trade that way. Ini cuma satu entry daripada 5 tahun anda nak trade. So, kalau anda tak tahan dengan dia, tutup. Don't berharap nanti dia untung, nanti dia rugi. Jangan. Anda cuma laksanakan benda sama je dalam trading. Okey, minyak. Minyak kita tak dapat nak entry because ini adalah flat. Jadi saya tak dapat nak entry. Arah dia ke atas. Ini 5 wave. So ini adalah 3, ini 5 wave. Dan cukup. Dan kita ada minyak ni tak dapat nak masuk. Kalau dia breakout ke atas dan ini berakhir dengan divergence. Jadi kalau dia breakout atas ini, kita akan cari peluang entry minyak kat sini. Kalau dia buat benda ni. Kalau dia buat benda ni, kita akan cari peluang. Itu adalah untuk minyak. Kalau dia breakout kalau dia breakout atas ni,
Dan 5 wave, saya akan cari peluang untuk entry, untuk minyak. Itu adalah untuk minyak. Copper pun sama. Copper nothing. Semasa ni tak ada apa-apa. Saya pun 300 lepas cut loss, senang hati. Saya float 300 USD di gold, lepas cut loss senang hati. Dia macam ni. 300, bila anda trade, anda kena kira berapa risk pertama yang anda nak letak. Itu je. Dia tak ada benda confirm. Kalau ada orang pergi kata ni confirm naik, tolong saya pun nak jumpa dia. Saya pun nak jumpa dia. Tak ada confirm dalam trading ni. Nak ubah SL. Jangan. Dalam trading jangan buat benda tu. Okay. So, untuk copper semasa kita dah ingat kawasan ni adalah equal leg. Ini adalah kawasan equal leg untuk copper. We are in that box. Okay. Saya ada position untuk copper ni tau. Saya ada position untuk copper ni. Tapi bukan dalam account kita. Saya ada ceritakan kan? Saya ada entry untuk copper ni. Cumanya size stop loss ni sebab kita punya untuk market outlook tu adalah $35. Satu, saya tak sharekan dia. Sebab size stop loss ni, even ada trade satu lot, dia berapa ratus lah, saya pun tak ingat. Saya pun tak ingat. Jadi ketiga ni, B kepada C, kalau dia sampai kat sini, saya akan ambil separuh profit. Lepas tu biar, kalau dia betul-betul jatuh macam ni, then nak buat macam mana, kena BE. Kalau dia naik ke atas, okey lah. Ini adalah wave 2. Then saya akan ride the trend. Itu je. Sama macam silver dengan gold dan lain-lain. Benda sama. Okey, itu adalah untuk copper. Kalau dekat higher time frame, price dalam equal leg. Soalan saya macam ni. Kalau ada trade dekat 5 minit punya chart, anda peduli tak monthly punya chart? Tak kan? 2 time frame. Alena, 2 time frame. 2 time frame atas. So, kalau 2 time frame atas berada dalam equal leg, jangan masuk. Contoh kalau anda scalping. Anda scalping, katalah ada scalping dekat 5 minute chart 5 minute chart. Dan anda dapati area sini anda sedang tunggu apa? Anda nak start scalping buy dekat sini dan dekat apa, soalan dia boleh pergi ke tak. So kalau anda tengok dekat M15, saya bagi contoh macam ni lah. Kita bagi contoh macam ni. Anda nampak trend. Okay, lepas tu anda nak scalping. Okay, ada incomplete sequence. Anda nak masuk dalam kawasan sini. Anda nak masuk kawasan sini. Dekat M5. Ini M5. M15 dan M30. Anda nak make sure bahawa ini ada nak pergi lagi. Faham tak? So, kalau anda dapati 1, 2, 3 dan ada incomplete sequence dan kawasan yang anda tengok sekarang ni adalah ini, dan anda trade, anda boleh trade yang ini tadi. Tapi sebaliknya, kalau anda dapati bahawa movement ini dah sampai equal leg dekat M15 dan M30, dah sampai, lepas tu dia pull back, anda tak trade kat sini, anda tak trade di M5. Faham? Dia kena ada tempat dia nak pergi. Kalau kita katakan time frame besar nak habis, anda masuk ke time frame kecil untuk ikut time frame besar, apa bendanya time frame besar dah habis. Itu dia. Jerman ada momentum. Lain. Okey. Faham?
Jadi anda pilih dua time frame, jangan besar sangat. Dua time. Jadi dia kena ada pergi. Dia kena ada tempat dia nak pergi. Kalau besar dah habis, macam mana kecil nak pergi? Payah. Kalau besar tak habis, kecil boleh pergi. Kalau besar dah habis, kesian dan kecil. Okey, ni adalah copper. So copper tak ada apa-apa. Untuk intraday tak ada apa-apa. Euro AUD pun dalam equilibrium. Everything. Semua sekarang ni dalam kawasan equilibrium. Cumanya kalau A ni ada lower low, kita trade. Ni A, B, ini dalam equilibrium. Nampak? Everything. Jadi macam ni Adana. Kalau A ni dekat yang besar, dia ada trend lagi, tak lengkap lagi, ada incomplete sequence. Jadi sini anda boleh masuk M5. Itu contoh ni. Interesting kan? Everything dalam equilibrium. So this is the decision time whether kita akan nampak untuk US dollar terus kuat. Semalam kita ada Nasdaq yang menunjukkan bahawa kita ada saham menaik, yen jatuh, dolar tak ke mana semalam. Tengah malam tadi US session. Jadi malam ni kita dah ada dalam equilibrium. This is the decision whether kita akan ada continuation dekat index. Yen, kalau continuation kat index, yen akan jatuh. Maksudnya yen pair akan naik, dolar akan sideways. Salah satu. So maksudnya dolar akan buat correction yang lebih besar. Itu maksud saya. Okey, Euro GBP pun menunjukkan yang sama. Euro GBP bagi mereka yang intraday, anda tunggu this move. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Anda tunggu 5, 1, 2, 3. Ini kena berakhir dengan divergence. Faham? Ini kena berakhir dengan divergence. Ini Kalau ini berakhir dengan divergence, ini buat higher high. 1, 2, 3 anda boleh long dekat sini. Ini untuk Euro GBP. Okey? Dia kena ada divergence. Kalau tak ada divergence, jangan. Dan anda tunggu 3 wave pullback untuk masuk. Itu mungkin besok. Tengoklah apa dia punya. Ni 1 hour chart. So, ada masa untuk tunggu. Itu bagi intraday. Bagi mereka yang swing, jangan pula. Okey, GBP AUD, anda tunggu bawah ni bagi mereka yang swing. Sama juga intraday, nampak? Intraday anda ada peluang kat situ. Ni M5. Okey, kita ada 5 wave breakout. Nampak? Ini adalah satu, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, kalau dia ada divergence, kita dah ada divergence. Okey, nampak divergence. So 5 wave breakout, anda ada incomplete sequence, incomplete, 3 wave, 1, 2, 3, anda long. Zul, pernah tak jadi price tak break new high but RSI buat higher high? Ya, ada. Ada. Kalau wave 3 dalam 5 tu tiba-tiba besar. Kalau 3 tu tiba-tiba besar. Ada. Sakuan, dekat MT5 handphone boleh tak letak harga pada Fibo level macam dekat desktop? Boleh. Dekat anda punya MT4, dekat MT5 ataupun MT4 tu letakkan tanda ini. Percentage dekat ni. Kita tengok dekat phone saya. Saya tak dapat nak pakai phone. Tahu tak kenapa, Sakuan? Mata saya tak nampak. Tu sebab dia. Kejap saya tengok apalah dia punya ni. Letakkan tanda. Dia tak keluar pula tanda ni. Sama ada dolar kat depan ataupun percentage kat depan. Yang katalah 100% kan. 100. Anda letakkan simbol ni kat sebelah ni. Tak keluar lah pula. Alah. Percentage dengan dolar sebelah dia. Edit kan. Sama juga dekat MT4 ataupun MT5 anda. Saya letak pun bukan nampak pun. Kena adjust ni.
Tak nampak. Letak simbol yang apa? Pian letak. Okey, ni GBP AUD dekat time frame kecil apa pun kita jangkakan dia akan buat dekat equal ni sebelum dia buat dia buat penurunan. Ini sama dengan US dollar ke atas tadi dan sebelum US dollar lemah balik. Ini kalau ini berlaku kita akan long daripada sini. Sebabnya ini sama dengan dolar lonjak daripada sini. Daripada ini. Faham? Itu sama dengan dolar naik daripada sini. Apa kena-mengena GBP AUD dengan dolar? Bila dolar kuat, AUD tak dapat. Ini adalah faktor dolar, bukan faktor GBP ataupun faktor AUD. Itu faktor dolar. Sekarang ni pasaran adalah faktor dolar. Dolar dynamic. Kita baru saja ada dolar yang buat 5 wave. Okay? Kalau dolar tadi kalah dengan yen, dan kita dalam yen dynamic. Ni USD JPY ni kalah. Kalau kalah kat sini, dan kita masuk yen dynamic, ini semua akan jatuh dan indeks akan buat pembetulan besar. Itu je. Dan last sekali adalah kepada GBP NZD. Okey, sama. Ini pun sama. Bila dolar kuat, commodity dollars AUD NZD tak dapat nak kuat. Sebab itu bila dolar tengah naik, GBP AUD, GBP NZD break out ni. Okey, apa Wimon? Apa kripto? Kripto saya tak update lagi chart dia. Kripto ini saya update dekat mana? Kat sini kot. Bitcoin. Mana pergi tulisan belakang? Oh, saya tadi terbuang. Okey, sekejap watermark. Okey. Ni adalah untuk Bitcoin. Apa pun, ni masih wave 2. Ini pun nak masuk dalam equal leg. 1, 2. Kawasan sini. Ini ada lower low tau. Ini 1, 2. Itu wave 2. Masih the same story pun. Tak ada apa-apa perubahan. Ini time frame besar dia. Ini anda tak dapat nak tandakan ini sebagai WX lepas tu nak ke atas tau. Sebab dekat 3 tu 1618. Itu break 1618. Faham tak? Sebab itu kita kena tandakan dia 3, 4 and we are waiting untuk 5 ke bawah. Jika indeks buat retracement yang lebih besar dari segi pasaran, adakah disebabkan tapering polisi? Dia simple je, sebab orang keluar market. Pian, kalau kita tengok Bloomberg, dia cakap benda ni. Kalau anda tengok Reuters cakap benda ni. Anda tengok NBC, dia cakap benda ni. So mana satu? Faham tak? So kita boleh kata ini sebab itu sebab ini. Anda jumpa dia ni, dia kata benda ni. Dia ni benda ni. Macam mana kita nak trade? Kita boleh tahu, jangan tak tahu. Tapi kalau anda kalau kita ambil dari sudut besarnya, saya lihat kepada reflection trade. Reflection trade ni adalah semalam kita ada growth trade. Reflection trade ni kita harga makin naik, ekonomi makin bagus tapi orang tak beli lagi. Faham tak? Ya. Harga naik tapi orang stop membeli. Slow sikit membeli ya. Orang berhati-hati sikit. Itu reflection trade. Anda boleh cari term dia. Ini term dia. Anda cari benda ni. Nama dia adalah reflation. Reflation versus inflation. Baca apa benda ni. Apa
reflation, apa inflation. Idea behind reflation adalah, ini reflation. Reflation ni adalah harga naik kepada harga sepatutnya, desired level. Dalam ekonomi lah, desired level. Tapi dia masih berada di bawah. Pada masa yang sama, desired level untuk harga. Jadi harga berada di bawah trend harga sebenar. Dan kita ada ekonomi yang naik. Okey, itu reflation. Inflation pula adalah harga above trend. Ini harga desired level. Okey, itu menunjukkan demand yang tak terkawal, disebabkan oleh supply of money. Ini adalah apa tulisan aku ni? Desired. Samalah asal faham. Desired level lah. Ini adalah untuk inflation. Harga, this is price. Ini price. Reflation, harga di bawah desired level. Ekonomi naik, tapi kenaikan dia lebih superficial, disebabkan oleh supply of money, interest rate yang rendah, orang berbelanja, demand tidak terkawal. Demand terlalu tinggi, tidak terkawal. Itu inflation trade. Inflation trade ni kita akan dapati untuk contohnya macam growth, macam saham-saham yang Tesla, Apple, yang nampak company dia memang macam tu. PE dia tinggi. Ini inflation trade. Itu orang akan lihat kepada growth yang tak apa-apa. Orang masuk je, lepas tu keluar masuk makin dekat hujung trend kan. Hujung trend, bila dia masuk wave 5, dia mencanak macam ni. Ini yang kita sedang tengok. Bila orang slow down, orang akan convert kepada reflation trade. Fed mula tapering. Itu reflation trade. Gold kalau ada wave B boleh tarik FIBO tak? Tak. Dia sedang buat correction. Jangan trade yang correction. $1649. Dekat XMX untuk limit order, kenapa tak ada? Tanya XM. Tanya XM. Saya tak tahu. Saya tak pakai. Kalau kat phone, jangan tanya saya. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Tanya XM. Saya bukan XM. Saya tenaga pengajar ada kontrak dengan XM. Saya bukan staff. Tanya XM. Kalau soalan XM, tanya dengan Zatul. Tanya dengan Zatul. Kalau pasal XM apps. Atau dia just jadi wave 5 dalam A, lepas tu baru. Kalau dia break, kalau gold ni break. Kalau gold ni break. Kalau gold ni break, ini dah break kan. Ini dah break. Ini baru. Ini kita boleh kata the whole thing ni sebagai wave 5. Macam ni. Anda payah kita nak kata B kita kecil. Tapi boleh tak? Boleh. Break. Itu boleh jadi wave A. Break ni dia tak menukar trend. Break ini, trend dia adalah ke bawah. Adalah ke bawah untuk H1. Break ini tak menukar trend dan menyebabkan dia ni. Itu adalah itu adalah cuma break structure. Saya tak gunakan elliott wave invalidation sebagai tukar trend, tak. Kalau anda baca apa the new elliott wave, dia adalah kepada distribution system. Break ini bukan bermaksud jadi kalau break macam ni, kalau dia break macam ni 1 hour tadi, maksudnya kita cuma invalidation kita atas ni. Ini ke bawah. Itu je. Tapi adakah itu jadi B? Saya tak gemar untuk letak B kecil macam ni. Tapi boleh. Boleh. Ini 5. Ini A. Saya tak gemar. Saya akan tengok apa price action dia lagi kat sini. Tak. Ya, apa-apa pun, anda tunggu 3 wave. Kalau structure ini, anda tak dapat katakan ini A, ini B, ini C, lepas tu naik. Tak kepelik rupanya.
Kalau nak 3 wave pun, ini tempat dia. Faham tak? Sini tempat dia. Bukannya sini. Saya akan draw dia sebagai 5 macam ni. Sebagai 5 ini. Bukan sebagai B kat sini. Dan kita akan lihat B yang lebih besar. Faham, Iman? Ingat, yang ini dah lepas 1618. Tak. Saya tak akan lukis saya tak akan lukis flat sampailah flat tu dah terbukti jadi flat. Saya akan lukis dia macam ni dulu. Boleh? Apa pun anda tak masuk apa-apa kawasan ni. Kawasan ni anda tak buat apa-apa. Jangan trade setiap lekuk. Kalau anda nak trade setiap lekuk, tolong jangan guna elite wave. Anda akan duk maki elite wave kalau anda trade setiap lekuk. Oh, Zul tanda macam ni, dia mesti pergi ke atas. Tak. Anda cuma tunggu area hujung. Itu je. Iaitu selepas buat higher high dan lower low. Then trade. Bukan setiap lekuk ni anda masuk. Faham? Boleh? Saya update chat malam sikit sebelum England kalah malam ni. Sebelum England kalah, saya ada chat malam ni. Sebelum England kalah. Boleh? Sebab dia Anderson tak main, saya rasa. Itu je. Kalau dia letak trend main, itu trend tak injured, Anderson main, insyaAllah dia boleh menang. Tapi nampaknya tak ada Liverpool, tak boleh harap, tak boleh menang. Macam itulah. Okay, jadi everything ada dekat market outlook. Semua ada dalam market outlook ni. I will update the chart malam sikit, lewat sikit. Tidur dahulu, nak jaga malam nanti. Okay, insyaAllah bersama lagi pada esok hari. Labur dalam satu sistem, buat yang sama. Sentiasa buat yang sama. Ulang, ada betul, ada salah. Jaga duit. Itu dia. Jaga duit. Jaga duit. Okay? InsyaAllah jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.